Oke, untuk video kali ini Cikgu akan terangkan berkaitan dengan Geografi tingkatan 2 bab 1, yaitu tema kemahiran, skala dan jarak. Oke, pastikan sebelum menonton video ini murid-murid mengambil buku teks masing-masing untuk lebih paham, dan juga pastikan selepas menonton video ini semua murid-murid menjawab soalan pengukuhan di akhir video nanti yang sudah Cikgu sediakan. Oke, dalam bab 1 ini kita akan mempelajari jenis-jenis jarak, jenis-jenis skala, dan juga cara menentukan jarak sebenar berpandukan skala. Oke, tanpa buang masa, mari kita masuk subtopik yang pertama, yaitu subtopik 1.1. Oke, subtopik 1.1 ini ialah skala. Apakah yang Anda paham tentang skala? Oke, dalam subtopik ini pastikan kita ingat definisi skala. Oke, definisi skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Itu adalah maksud skala. Skala ini dia terbagi kepada 3 jenis. Dalam bab ini, dalam geografi, skala terbagi kepada 3 jenis, yaitu yang pertama skala lurus. Oke, kita lihat. Skala lurus berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jarak. Oke, kita lihat contoh gambar raja di atas nih. Skala lurus ini adalah garisan yang digaris secara lurus, dan juga bahagian-bahagian ini sama jarak dia. Telah dibagi-bagi kepada jarak yang sama. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Maksudnya di sini, setiap sentimeter ini ukuran dari 0 dan 1 ini ialah 1 cm. Jadi kalau 1 cm, tengok di sini, 1 cm di atas peta mewakili 1 km di atas permukaan bumi. Itu adalah maksud setiap bagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Oke, seterusnya terdapat skala lurus muda dan skala lurus penuh. Oke, skala lurus ada 2 jenis. Satu skala lurus muda, ini ya, skala lurus muda, gambar raja di atas, dan juga skala lurus penuh. Ini adalah skala lurus penuh. Oke, itu ialah berkaitan dengan skala lurus. Oke, skala yang kedua ialah skala penyata. Oke, skala penyata dinyatakan dalam bentuk ayat ataupun pernyataan. Oke, contohnya kita lihat contoh di sini. 1 cm mewakili 1 km. Ini ialah jarak, ini ialah skala penyata. Kalau kita lihat skala lurus, dia dilukis dalam bentuk gambar raja. Tetapi kalau skala penyata ditulis dalam bentuk ayat, pernyataan. Ini dinamakan sebagai skala penyata. Oke, seterusnya ialah pecahan wakilan. Ini ialah skala yang ketiga, yaitu pecahan wakilan dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Oke, kita lihat contoh di sini. 1 nisbah 100.000. Ingat, titik bertindih di tengah-tengah ini dipanggil sebagai nisbah. 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100.000 cm ataupun 1 km di atas permukaan bumi. Oke, yang perlu kamu tahu, perlu murid-murid ingat ialah berkaitan dengan ini. Ini ialah cara penukaran daripada unit kilometer ke sentimeter, unit kilometer ke meter, dan juga meter ke sentimeter, dan juga sentimeter ke milimeter. Contohnya 1 kilometer dia bersamaan dengan 100.000 cm, 1 kilometer 1.000 meter, 1 meter bersamaan dengan 100 cm, dan 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Oke, apa maksud nisbah? Oke, kita lihat dalam perkataan nisbah di sini dia telah warnakan dalam warna purple. Jadi maksud dia, kita mesti tahu apa yang dimaksudkan dengan nisbah. Oke, nisbah ialah perbandingan ukuran, perimbangan ataupun kadar. Nah, itu ialah maksud nisbah lah. Oke, subtopik 1.1 settle. Kita masuk pula subtopik 1.2. Oke, skala sudah settle. Sekarang kita masuk pula berkaitan dengan jarak. Oke, apa Anda paham tentang jarak? Atau murid-murid paham tentang jarak? Nah,
Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oke, ingat, jarak ialah ukuran jauh di antara dua tempat. Nah, ataupun kalau mau senang ingat, jarak ialah ukuran jauh di antara dua tempat. Oke, jarak ini dia terbagi kepada dua jenis jarak. Kita perlu tahu, dua jenis jarak ialah jarak mutlak dan juga yang kedua ialah jarak relatif. Oke, apa beza kedua-dua jarak ini? Oke, jarak mutlak ialah jarak yang diukur ataupun dinyatakan dalam unit meter ataupun kilometer. Dan jarak mutlak ialah jarak yang tetap, tidak berubah-ubah. Ingat, jarak mutlak ialah jarak tetap. Jadi apabila dia sudah diukur menggunakan unit meter atau kilometer, jarak dia tidak akan berubah lah sudah. Contohnya jarak dari Ipoh ke Bidor ialah 66 km. Ini adalah contoh jarak mutlak. Apa-apa jarak yang diukur dalam unit ini, unit meter, kilometer, dia ialah jarak mutlak. Ingat. Oke, kedua jarak relatif. Jarak relatif ini ialah jarak berdasarkan massa dan juga kos. Oke, jarak relatif dia tidak tetap dan berubah-ubah. Ingat, itu beza dia. Kalau mutlak dia tetap, relatif berubah-ubah ataupun tidak tetap. Contohnya, tambang bus dari Ipoh ke Bidor Rp6.60. Masa perjalanan 1 jam 10 menit. Nah, itu ialah contoh jarak relatif. Jarak relatif ini macam biasanya jarak yang dianggar. Oke, ini ialah contoh peta. Kita akan lihat macam mana mau tentukan jarak mutlak dan jarak relatif yang sudah kita belajar tadi berdasarkan peta di sini. Oke, kalau kita lihat semua nomor-nomor ini dia sudah diukur dalam unit kilometer. Jadi secara otomatis mesti ingat ini ialah jarak mutlak. Jadi macam mana cara kita cari jarak relatif? Oke, jarak relatif kita akan dapat apabila kita naik kereta dari rumah Kavita ke sekolah. Kita akan lihat dari segi tambang, berapa tambang kita bayar dan berapa jauh masa kita ambil untuk sampai sekolah daripada rumah Kavita. Contohnya, jarak relatif ini berdasarkan kos. Jadi sekiranya Kavita guna taksi, dia punya tambang ialah Rp16. Kalau dia guna bus, Rp4.80 dan basikal kosong. Jadi maksud dia di sini ini adalah kos, dia berubah-ubah. Kalau masa taksi, kalau Kavita ambil taksi dia akan ambil masa selama 16 menit, bus 32 menit, basikal 1 jam 4 menit. Nah, ini contoh masa, ini juga berubah-ubah. Inilah dipanggil sebagai jarak relatif. Oke, jadi 2 subtopik saja kita akan pelajari hari ini. Cikgu akan sambung semula subtopik yang seterusnya dalam video akan datang. Tetapi sebelum itu pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang cikgu sudah sediakan ini. Oke, tulis soalan dan juga jawaban berdasarkan pengetahuan murid-murid yang selepas menonton video tadi lah. Kalau ada sebarang pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah dan cikgu akan coba untuk jawab semua persoalan-persoalan. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.